Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, pagi ni cikgu nak berkongsi dengan murid-murid cikgu di rumah dan murid-murid cikgu di luar sana. Okay, cikgu nak berkongsi dengan kamu berkaitan dengan modul 3M Fizik iaitu mengingat, memahami dan juga mengaplikasi, di mana ini sebenarnya modul pecutan SPM Fizik lah yang disediakan oleh Cikgu Ambrose anak Jerome, iaitu seorang guru fizik di SMK Simanggang lah. Jadi cikgu gunakan modul cikgu ini untuk berkongsi dengan murid-murid cikgu dan juga murid-murid cikgu di luar sana lah. Jadi sebelum itu cikgu akan kupas lah dan dalam modul ini pun disusun dengan cantik, iaitu bermula dengan modul silibus daripada tingkatan 4. Okey, so yang ini kalau kamu lihat ini adalah di antara formula yang diberikan di dalam peperiksaan nanti, walaupun bagi cikgu sendiri masih bagi saya belum utamatlah selagi SPM 2021 ini belum keluar. So cikgu tak pasti adakah ini betul-betul formula yang diberikan. Jadi buat masa ini seperti yang diberikan inilah yang adalah tidak seperti silibus KBCM yang begitu banyak formula diberikan di dalam soalan peperiksaan. So yang pertama kita nak tengok soalan daripada tajuk yang gerakan linear lah yang kamu telah belajar di tingkatan 4. So dalam soalan pertama ini menunjukkan kepada murid-murid berkaitan dengan rajah sesaran ini kamu nampak ini sesaran melawan masa yang paling pentinglah kita ada dalam fizik untuk graf ini kita ada sesaran lawan masa, kita ada jarak selawan masa, kita ada hal laju versus masa, dan kita ada pecutan versus masa, kita ada juga jarak sebenarnya versus masa, di mana jarak ni adalah kuantiti skala. Jarak adalah kuantiti skala, manakala sesaran adalah kuantiti vektor. Itu dia punya perbezaan lah walaupun menggunakan graf yang sama dan unit yang sama serta formula yang sama. Jadi soalan kita tengok dekat sini, yang pertama ni masa adalah kuantiti. Biasanya kat sini yang kamu faham lah, yang betul-betul sekali dalam 5 kuantiti fizik, 5 kuantiti asas fizik, masa adalah kuantiti asas lah. Selain daripada itu, masa juga merupakan kuantiti skala. Okey, berdasarkan rajah 1, apakah yang diwakili oleh kecerunan graf? Okey, tidak lain tak bukan kecerunan ini yang kita nampak ni lah kecerunan ialah paksi M kecerunan Y bagi dengan X lah kalau ikut formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So di sini formulanya menunjukkan sesaran bahagi masa sesaran bagi masa, maka dia mewakili kuantiti hal laju lah. Okey, ataupun boleh juga murid nak jawab sebagai perkadar perubahan. Okey, kadar. Kenapa kadar? Sebab dibahagi dengan masa kadar perubahan sesaran. Okay, kalau grafnya adalah jarak lawan masa, kadar perubahan jarak. Okay, apakah yang berlaku pada objek tersebut pada saat kedua hingga saat kelima? Saat kedua hingga saat kelima, jadi kita nampak dekat sini hanya garis lurus saja. Hanya garis lurus sahaja. So apa maksudnya? So dekat di pegun daripada 5 ni daripada 0 naik ke 5, kemudian dari saat 2 hingga 5 ni kekal pegun pada sesaran yang kelima tadi. Jadi jawapannya tidak bergerak. Kena fahamlah. Murid kena faham macam mana nak mentafsir graf. So jawapannya tidak bergerak. Jawapan lain yang boleh
murid tulis tidak bergerak. Boleh tulis pegun ataupun boleh tulis sebagai rehat. Ini 3 perkataan yang dibenarkanlah untuk menerangkan pergerakan objek pada saat 2 hingga ke 5. Hitung hal laju objek tersebut pada 4 saat terakhir. Ini paling pentinglah, macam mana nak cari 4 saat terakhir ini. Okey, 4 saat terakhir. Okey, 4 saat terakhir kat mana kita dapat? Dekat sini. Kita dapat dekat sini. Jika tukar warna. Di sini 4 saat terakhir ni. 4 saat terakhir bersamaan 9 tolak 5. Jadi kita akan dapat 4 saat lah ni. Maksudnya 4 saat terakhir. Jadi hitung hal laju tersebut. So macam mana? Kita kena kira lah. So dengan mengira dia punya kecerunan, sebab kita dah tahu tadi kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf adalah diwakili oleh hal laju. Jadi kita dah belajar kat sini. So kita aplikasikan untuk soalan di bawah ni lah. So kita ada 9 yang kita tahu kecerunannya adalah negatif. Macam mana kita tahu negatif? Curam ke bawah. Dia curang ke bawah. Ini adalah kecerunan yang negatif lah. Jadi bermula dengan negatif lah. Kalau kamu tak letak negatif pun kamu akan dapat negatif. Sebab kamu akan buat 5 tolak 9. Memang akan dapat negatif. Okey, cikgu padam tanda negatif ni. Okey, bahagi dengan tinggi tu kita ada 4 lah. Jadi 5 tolak 9 akan dapat 4. Masa tinggi 5. Tingginya adalah 5 bukan 4. Jadi sini adalah 4. Kamu akan akan dapat negatif 5/4 meter per second. Ataupun kamu nak buat dalam bentuk perpuluhan, negatif 1.25 meter per second. Jadi inilah apa yang kamu belajar dalam menghurai graf sesaran masa. Okey, kamu juga boleh lihat dalam buku teks graf hal laju pecutan melawan masa dan bagaimana menukarkan graf hal laju melawan masa kepada graf pecutan melawan masa. Untuk bahan ini boleh juga rujuk video cikgu lah. Cari saja dalam YouTube. Okey, untuk soalan seterusnya 1C. Soalan B yang ke-4. Tentukan jumlah jarak dan jumlah sesaran. Jadi jarak adalah kuantiti skala, sesaran adalah kuantiti vektor. Jadi kita lihat graf semula jumlah jarak dulu. Okey, jarak kita lihat dekat sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, 0 hingga 2 saat dia bergerak dengan 5 meter. Kemudian dia berhenti selama 3 saat. So pegunlah tidak ada 0 meter. Kemudian di sini daripada saat 4 saat yang terakhir ni dia patah balik lah. Patah balik daripada 5 kilometer ni. Dia berhenti ni, dia patah balik sejauh 5 kilometer. Patah balik. Ini adalah graf. Bila nyah pecutan ni dia patah balik lah. Maksudnya ni pergi contoh daripada ni sini A pergi B, sini B pergi A. Itu maksudnya. Okay, buat cikgu tunjuk jugalah. Sini A, sini B. Kemudian dia berhenti, yang B patah balik ke A. Jadi 5 dari A ke B 5 meter, dari B per A pun 5 meter. Jadi jumlah jaraknya adalah 10 meter. So sesaran ni mengambil magnitud dan arah lah. Ada arah. So arahnya pergi dari 5. Pergi adalah 5 meter dan balik adalah 5 meter juga. Jadi tanda yang berbeza lah.
Pergi positif, balik negatif. Jadi dekat sini apa yang berlaku adalah negatif lah. 0 meter negatif lah. 5 tolak 5 dapat 0 meter. Inilah yang menunjukkan perbezaan antara jarak dan juga sesaran. Dan amat jelaslah diberi oleh gambar rajah jadual satu ini. Dan untuk lebih detail, murid-murid boleh lihat buku teks tingkatan 4 pada muka surat 38 dan juga 39. Seterusnya, terjemahkan lakaran. Terjemahkan dan lakarkan gerakan objek tersebut bagi 2 saat pertama dalam graf hal laju. 2 saat pertama, kita tahu tadi kecerunan mewakili hal laju lah. Mewakili hal laju dan kita dah buat dekat sini 5 bahagi 2. Kita tengok hal laju ni 5 bahagi 2 lah. So, 2 yang saat yang pertama. Nak cari ke hal laju mulai kecerunan. So, kita akan dapat V sama dengan 5 bahagi 2 bersamaan dengan 2/5. So, di sini kosong. Letaklah di mana-mana pun labelkan dengan 2/5. Ini dah bagi unitnya. Garis lurus saja. Pada 2 saat pertama, velocity-nya adalah 2/5. Ini maksudnya menukar graf hal laju, graf sesaran melawan masa atau jarak melawan masa kepada graf hal laju melawan masa. Sungguh cantiklah soalan ini. Okey, soalan yang kedua pula. Kita lihat di sini. Masih lagi soalan graf. Rajah menunjukkan graf hal laju melawan masa bagi suatu objek. Okey, pastikan unit betul. Graf lebih kurang sama saja. Okey, ini sebenarnya untuk mengukuhkan pengetahuan murid lah. Okey, mengingat, memahami dan mengaplikasi. Okey, rajah 2 menunjukkan graf tu. Okay, hal laju adalah kuantiti. Senanglah kuantiti vektor. Ni cikgu dah sebut tadi. Jadi kuantiti vektor. Sesaran boleh ditentukan dengan mengira. Ya, bagus. Luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Sorry. Yang bawah ni, luas di bawah graf. Kecerunan graf, tadilah kita dapat, kalau kat sini, kecerunan kita dapat maklumat berkaitan dengan pecutan. Ni, kalau kecerunan graf ni, kita dapat maklumat pecutan. Kalau luas di bawah graf, kita dapat maklumat berkaitan dengan sesaran. Okey, kena ingat tu. Okey, seterusnya 2C. Berdasarkan rajah 2, hitung sesaran. Objek tersebut bagi 6 saat pertama. 6 saat pertama. Kita ada 2 saat pertama. Kita ada 6. 6 tolak 2. Sini 4. So, maksudnya 6 saat dan ini 10 saat lah. Ada. Kita tengok sini 2 saat pertama, 6 saat kedua, 10 saat ketiga. Tapi dia nak 6 saat pertama. So, kita tak nampak kat sini. Kat mana 6 saat pertama. Oh, sorry. Ada 6 saat pertama ni. Jadi 6 saat pertama ni di sini. Rajahnya berbentuk trapezium. Okey, kita kira kat sini. Okey, gunakan rumus trapezium. S sama dengan 1/2. 2 sisi yang selari. Kita ada 6, kita ada 4. Kita ada 6, kita ada 4. Dan kita ada lebar sebanyak 10. Jadi kita akan dapat 6, 10, 10. 6 kali sorry, 6 tambah 6 tambah 4 kali 10. Jadi 6 tambah 4, 10 bagi 2, 5. 10 kali 5, 50 meter. Itu untuk 6 saat yang pertama sebab dia berbentuk trapezium. Ataupun kamu boleh buat juga pecahan. Yang pertama ni katakan sini A, sini B. A sama dengan 1/2 kali 2 kali 10. Luas segitiga. Jadi dapat 10 meter. B sama dengan
kotak tu 6/24, 4 kali 10. 4 kali 10 dapat 40, ditambahkan kita dapat 50 meter. Sama juga ataupun kamu nak guna trapezium yang cikgu sebut tadi. Kemudian boleh juga kamu nak hitung 2 saat pertama, kamu dapat 50 meter lah. Boleh juga kamu hitung 4 saat kedua. Kat sini 6/24 lah. Kamu akan dapat 40. Kalau kamu kata hitung 10 saat ketiga, kamu tambahkanlah jual tambah rajah A, luas B dan juga luas C. Kalau kamu nak kira, ini soalan memahami dan aplikasi. Seterusnya kita nak lihat nyah pecutan. So nyah pecutan kita kena faham dulu apa maksud nyah. Nyah ni adalah nyah pecutan, maksudnya dia perlahan lah. So yang ini mewakili pergerakan objek perlahan. So masa 10/6 iaitu 4 lah. Okay, jadi kita kira nyah pecutan simbolnya tetap A. Simbolnya tetap A sama dengan tadi kita tengok 10 ni 10 bahagi dengan masa dia 6/10. 6/10, sebab tu dari segi magnitude kita akan dapat 10/4 ataupun negatif 2.5 meter per second. Jadi bila ditanya nyah pecutan, cukuplah kamu kata nyah pecutan sama dengan 2.5 meter per second. Tak perlu letak negatif ni lah sebab negatif ni telah menunjukkan nyah pecutan. Okey, soalan D, terjemahkan dan lakarkan gerakan objek tersebut bagi 2 saat pertama dalam graf pecutan melawan masa. 2 pertama. Ni cikgu dah sebut tadi ni yang cikgu sebutkan tadi, kecerunan ini mewakili pecutan. Jadi 10 bagi 2 dapat 5. Dalam 10 bagi 2 dapat 5. Tinggi 10. Kemudian lebar dia 2, so bagi 2 dapat 5. So sini 5 lah. Sini 5. Maka pada garis yang 2 ni jangan lebih. Kita buat saja garis lurus. Sama seperti soalan yang pertama tadi. Okey. Menukar geraha laju melawan masa kepada pecutan lawan masa pada saat tertentu. Okey, boleh rujuklah dalam buku teks untuk pemahaman detail muka surat 38, 39. Kemudian kita ada 41, 42, 43 dan terakhir 44, dan video ini cikgu pun ada letak dalam channel cikgu. Okey, soalan nombor 3. Raja 3 menunjukkan seorang lelaki memukul dahan mangga yang kecil. Dahan itu bergoyang dan mangga tersebut jatuh ke tanah. Ini aplikasi dalam kehidupan lah, berkaitan dengan sudah pasti inersia. Ni kita selalu kecil. Masa kecil-kecil kita buat lah. Cuma kita tak tahu perbuatan ni sebenarnya kita panggil dia sebagai inersia. So konsep fizik yang terlibat kat sini. Konsep fizik. Ni konsep. So kena jawab konsep lah. So konsep fizik yang betul adalah inersia. Okay, dengan menggambarkan rintangan udara, namakan gerakan ketika mangga jatuh. Mangga jatuh. So jatuh ke bawah lah. So abaikan udara, kita panggil dia gerakan jatuh bebas. Gerakan jatuh bebas. Jika jisim semua mangga adalah 0.3 kg, okey, unit betul. Berat mangga tersebut berhitung berat mangga. So KSM pecutan graviti kita pakai 9.81. So menggunakan W sama dengan mg. W sama dengan mg. M 0.3 kali 9.81. So guna kalkulator kita akan dapat 2.943. 2.943. Unitnya adalah Newton. Magnitude mesti betul.
unit mesti betul, barulah kamu dapat 2 markah. Okey, seterusnya untuk soalan 3D, jika ketinggian mangga tersebut ialah 4 meter, hitung masa yang diambil oleh mangga untuk sampai ke tanah. Gunakan G bersamaan 9.81. So, kita akan gunakan formula S sama dengan UT tambah setengah T kuasa 2. Jadi U halaju awal kosong sebab dia berada pada bukan maksimum. T pun T ada nilai tapi sebab U dah kosong, so jadi kosong tambah setengah graviti tadi 9.81. Masa yang diambil tadi tak ada sebab kita nak cari masa. Okey, masukkan S dengan 4 meter. So, kita manipulate formula ini. So, kita akan dapat T sama dengan 0.903 saat. Ini formula yang kita akan pakai lah. Boleh rujuk buku teks pada muka surat 50 lah. Nyatakan satu contoh aplikasi lain dalam kehidupan. Ini banyaklah yang menggunakan konsep 3A iaitu inertia. So, salah satunya adalah penggunaan tali pinggang keledar. Tali pinggang keselamatan. Ataupun kereta api banyak gerabak pun boleh. Atau kita kata tangki minyak banyak bahagian pun boleh. Tangki minyak banyak bahagian. Semua ni yang menggambarkan inertia lah. Menggambarkan inertia. Okey, soalan yang keempat. Kita nampak sebuah lori melanggar sebuah kereta yang berada dalam keadaan pegun. Okey, kereta berada dalam keadaan pegun. Selepas pelanggaran, lori dan kereta bergerak dalam arah yang sama. So, ini jenis pelanggaran tindak kenyal. So, apa maksud momentum? Momentum adalah hasil darab laju dan jisim lah. Hasil darab laju dan jisim. Okay, hitung momentum lori pelanggaran. So, MV sama dengan hitung momentum lori sebelum pelanggaran yang ni. Yang ni sebelum. Yang ini sebelum. Yang ini selepas. Okey, nak dilabelkan. So, sebelum P sama dengan MV. M sama dengan 1000. Okay, V sama dengan 5. So, kita akan dapat situ ada 5000. 5000 kg meter per second. Okay, selesai untuk lori. Hitung laju V2. Laju kereta selepas pelanggaran. So, kita ada formula. Sebelum 5000, kalau ikut yang sebenar kita ada U1, MV1, kita akan U1 lah. M kali U1 tambah M1, ni M1, ni M2, sini U2 sama dengan, okey, sebab jisim dia melekat, M1 tambah M2, V yang kita nak cari. V yang kita hendak cari. Jadi kita ada dekat sini. Tadi kita kira sebelum iaitu 5000. Untuk objek ni yang M2U2 ni tak bergerak. So maka sifar. So kita ada 5000. Kita ada 5000. Jumlah jisim kita tambahkan iaitu kita ada 1800. Okey, kalikan dengan V. So V
5,000 bagi 1,800 kita akan ada 1.875 meter per second. Okey, namakan prinsip. Okey, namakan prinsip yang terlibat. Okay, jawapannya adalah prinsip keabadian momentum. Kena buat prinsip keabadian momentum. Okey. Soalan E. Okey, jika masa T sama dengan 0.08 saat, hitung daya impas yang dikenakan oleh lori terhadap kereta. So, daya impas. Daya impas. So, formula dia F dengan MV tolak MU bahagikan dengan T. So, kita dah kira tadi. F yang kita nak M 1000 kalikan dengan 5 untuk lori, tolakkan dengan 1000 untuk kereta 3.5. Okey, bahagikan dengan masa 0.08. So, kita akan dapat 18,750 Newton. Ni bagaimana menghitung daya impas. Okey, namakan satu aplikasi dalam penukaraan angkasa lepas menggunakan prinsip 4D. Roket lah. Roket. Okey, soalan kelima. Berkaitan dengan graviti. Tajuk baru di tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan tajuk yang agak besar juga tajuk ini, iaitu kegravitian. Okey, nyatakan soalannya, nyatakan satu ciri satelit geopegon. Okey, salah satu cirinya adalah arah gerakan sama. Okey, cikgu, arah gerakan sama dengan putaran bumi. Okey, apa lagi? Berada di tempat yang sama. Berada pada tempat yang sama atas bumi. Permukaan bumi. Okey, atau boleh juga kita buat tempoh orbit 24 jam. Tempoh orbit 24 jam. Ni ciri-ciri satelit pegon lah. Hanya satu markah saja. So, yang mana-mana satu betul dapat satu markah. Kemudian hitung daya graviti yang bertindak pada satelit tersebut. So, kita gunakan formula sedia ada. So, F. Okay, yang pertama kita ada 6. 6 perpuluhan. Kat sini kita ada G dulu. G, formula dia pemalah G. M1, M2 bagi dengan R. So, G mewakili G. Kita dah ada kat situ. M5, M1, M2 bahagikan dengan R kuasa 2. Ini formula dia lah. Jadi, kita ganti F sama dengan G 6.67 kali 10 kuasa 11. Kemudian kalikan dengan 597 kali 10 kuasa 24. Kalikan dengan isim M1, M2 300. 300. Ni 300 ni. Kemudian bahagi R kuasa 2. R kuasa 2 kita ambil 357. Ni. 3578600 dan akhirnya kita akan dapat dayanya adalah 93.28 Newton. So, sini kamu kena hati-hatilah menggunakan kalkulator. Tekan dengan betul lah. Kena sabar sikit supaya dapat jawapan yang betul.
Namakan satu hukum yang terlibat yang menekan hubungan antara jisim bumi dan satelit dengan jarak R. Ini tak ada lain lah hukum kegravitian. Hukum kegravitian semesta Newton. Dan soalan D, hitung laju linear satelit pada ketinggian ini. Okey, kita gunakan, masukkan saja nilai. V sama dengan punca kuasa pakai 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 mewakili nilai graviti. Betul. Dan kalikan dengan 5.97. Ni yang latihan yang lepas-lepas murid selalu silap ganti kat sini lah. 5.97 kali 10 kuasa 24. Yang bahagi dengan 357 tadi. Untuk jejari bumi ke ni. Jejari bumi ke satelit. So kita akan dapat hal lajunya adalah 333.5 meter per second. Okey. Di formula ni sebenarnya merujuk kepada V sama dengan punca G M bahagi dengan R untuk hal laju linear tadi. Okey, E, satu satelit yang serupa dilancarkan ke orbit yang lebih rendah. Ramakan tempoh orbit bagi satelit tersebut. So jawapannya berkuranglah. Berkurang. Namakan hukum yang terlibat untuk menerangkan jawapan ini, hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga. Okey, hukum Kepler ketiga, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 98. Kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Okey, soalan yang F, itu soalan terakhir. Cari hitung hal laju lepas roket penghantar satelit ketika di permukaan bumi. Kita akan gunakan formula V sama dengan punca kuasa 2G M bahagi dengan R. So, gantikan dengan nilai yang betul. Okey, punca kuasa. Okey, 2. Graviti tadi 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 kali dengan 5.97 kali 10 kuasa 24 bahagikan dengan jejari tadi, jejari bumi ke satelit 3578600. So jawapan kamu adalah sepatutnya 11181 meter per second. Jadi untuk hari ini itu sahaja soalan 1 hingga soalan 5 berkaitan dengan modul mengingat, memahami dan mengaplikasi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.